wallahu alam. Dulu pasir ni apa kerikil-kerikil ni, lah ni yang baru ni kan cantik. Dulu kerikil, bila banjir je, bila hujan je, bila sujud je lekat. Ya Allah ya Tuhanku ya. Zaman lah. Sebab tu dulu ada tawaf dengan kenderaan. Lah ni tak ada kenderaan unta kuda dah. Semua main racing semua. Motor bagus-bagus. Dulu ya Allah ya Tuhanku ya, masa berubah. Qalamas ini satu hari dia berucap di dataran Kaabah. Bagi orang-orang yang tak balik lagi daripada haji, dengar dia bercakap. Musim haji ni zaman jahiliah dah ada. Dia syariat Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya syariat itu dirubah. Itu yang tawaf telanjang lah apa semua tu. Syariat Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim membangunkan semula Kaabah kan, akhirnya dia menyuruh manusia untuk mengerjakan haji. Yang seruan Nabi Allah Ibrahim itu pelusuk alam datang. Anak termenung juga dah dulu ketika mula-mula macam mana orang dulu-dulu dia ketika pergi Mekah sudah menjadi amalan mereka naik Jabal Qubais menjerit. Rahman bin Sidik datang tahun depan. Tu dia menyeru, dia seru orang. Sebab tu ada istilah, kenapa mereka tak pergi haji belum sampai seru. Anda duk tengok macam mana boleh datang pernyataan macam tu je. Rupanya mereka barangkali mengikut tradisi. Mungkin mengikut tradisi. Nabi Allah Ibrahim ketika siap membangunkan semula Kaabah, Nabi Allah Ibrahim menyeru manusia dan seruan itu didengar oleh seluruh penduduk alam. Jadi yang tu mereka datang min fajjin amiq, daripada celah-celah bumi ni datang untuk mengerjakan haji. Barangkali takut itu amalan yang diwarisi oleh golongan-golongan orang-orang Melayu klasik dulu, pergi ke Mekah, barangkali nak tak berdoa tapi melaungkan nama si Fulan bin si Fulan untuk mengerjakan haji pada tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan tu dia kata istilahnya seru. Ada pun jenuh seru tapi tak datang-datang juga, itu bukan tak sampai seru, memang tak nak datang. Naya orang punya segala-galanya tapi tak sampai pergi haji. Salah satu rukun Islam. Nak kata tak istita'ah saja, tapi tak nak pergi, sayanglah. Ada orang yang nak pergi tapi tak mampu. Tapi ala kulli halah ida jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Dan Qalamas Ibn Umayyah ni satu hari dia berdiri di hadapan dataran Kaabah ketika itu. Ada kelompok-kelompok orang pergi haji yang masih belum pulang lagi, dia berkata di hadapan mereka. Apa katanya? Hei sekalian orang Arab, taatlah kamu kepadaku, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Tu pinga-pinga orang. Apa benda Qalamas ni menyebut? Qalamas akhirnya berkata, sesungguhnya kamu telah menyembah pelbagai jenis Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahawa Allah tak redha dengan semua itu. Allah adalah Rabb dari semua sembahan-sembahan ini. Dia akan suka bila dia menjadi satu-satunya yang disembah. Apanya ucapan dia itu di saat orang ketika itu konsisten dengan jahiliah, benci kepada dia. Moral cerita ni apa? Moral ceritanya di saat ketika itu syaitan berjaya mempengaruhi kelompok-kelompok jahiliah supaya konsisten dengan jahiliah. Ada juga orang daripada kelompok Arab yang meyakini wujudnya pencipta, wujudnya hari pembalasan, wujudnya kebenaran. Itu nak ceritanya pada kita, itulah sunnatullah dipanggil. Kenapa ada orang baik? Kenapa ada orang jahat? Itu sunnatullah. Setiap zaman sama. Sebab itu kita hidup zaman kita apa? Ada orang baik, ada orang tak baik. Itu biasa. Di dalam kaum jahiliah juga ada yang menyatakan bahawa sesiapa yang mati, ini tengok macam mana doktrin mereka ketika itu. Di kalangan kaum jahiliah ada golongan juga yang menyatakan bahawa sesiapa yang mati
haiwan tunggangannya akan diikat di atas kuburnya. Dibiarkan di situ sampai haiwan itu mati. Udah, amalan pelik. Maka si mayat akan dibangkitkan dalam keadaan menunggang haiwan tunggangan tersebut. Orang yang tak melakukan tradisi ini akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan kaki sebab haiwannya tak ada, tak diikat. Inilah yang disebut oleh seorang tokoh Arab ketika itu, Amr bin Zaid Al-Kalbi. Dia kata itulah perangai sebahagian daripada orang Arab yang syaitan mengkonsistenkan dia dengan amalan yang jelek ini. Anda ingat zaman dulu je ada, zaman law apa ada punya. Dia buat kereta Mercedes bubuh. Punya ada juga ke. Dulu orang mati bubuk tanam. Kalau dia kenderaan rasmi dia ketika itu kaldai, ikat kaldai dekat kubur dia sampai kaldai tu mati. Ada kenaya kaldai. Mati kaldai tu. Kalau tak buat, nanti kalau dia bangkit nanti kenderaan dia tak ada, dia hanya berjalan kaki je. Sana kemari di padang mahsyar hanya jalan kaki je. Wallahu alam. Ada juga di kalangan orang jahiliyah yang tak menyembah berhala, ada juga. Antaranya ialah Qus bin Sa'idah dan Zaid. Mereka hidup di fasa orang sembah berhala tapi mereka tak sembah berhala. Ada juga. Kita zuhur ya, zaman awal Islam yang tak sembah berhala selain pada Nabi kita ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu yang dikata orang karramallahu wajhah tu qil. Kata-kata sisipan kan. Kerana Allah memuliakan wajahnya. Tak mahu sebut asbab dia, tapi itu di antara asbab kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah, kerana dia tak menyembah berhala. Ada pandangan lain lah. Cuma itu di zaman awal Islam. Di zaman saat orang menyembah berhala, ada juga orang yang tak sembah berhala. Antaranya Qus bin Sa'idah. Di antara perlakuan-perlakuan amalan jahiliyah yang mereka rekayasa lagi ketika itu, apa dia? Yang disebut sebagai An-Nasi. An-Nasi iaitu mengharamkan bulan halal dan menghalalkan bulan haram. Ada 4 bulan yang Allah syariatkan. Setelah datangnya Islam, 4 bulan dipanggil bulan haram. Bulan itu sebelum itu sudah disepakati akan kehormatan bulan itu. Tetapi sebahagian daripada kelompok orang Arab, mereka buat satu trend baru namanya An-Nasi, halalkan yang haram, haramkan yang halal. Dan tuan-tuan, mereka rasa kenapa perlu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kerana mereka ni suka berperang. Kadang mereka nak balas dendam, tengok-tengok bulan tu bulan haram. Allah, tak boleh nak balas. Akhirnya langgar. Langgar juga. Patut bulan haram gencatan senjata berlaku. Tak boleh mengkhianati, menzalimi orang. Tapi nak balas dendam tak boleh. Akhirnya mereka langgar je. Berlaku bid'ah. Oh punya bid'ah bukan zaman lama dulu, berlambat dah. Dah sesat bid'ah pula. Ataupun mereka tunda. Bulan haram patutnya, bulan haram itu sepatutnya bulan Muharram, mereka tunda ke bulan Safar. Sendiri alter. Meletakkan satu bulan itu yang tidak haram jadi haram, bulan yang haram jadi tidak haram. Ada juga perlakuan-perlakuan mereka yang syaitan akhirnya berjaya menyaluti mereka apabila mereka mengerjakan haji. Kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Tu kami datang menyahut panggilanmu ya Allah. Orang-orang jahiliyah ni mereka sebut juga labbaik. Labbaik la syarika la illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa laka. Oh, tambah pula. Kami penuhi panggilanmu ya Allah
tiada sekutu bagimu kecuali sekutu bagimu yang engkau kuasai dan dia tidak menguasai. Udah tambah. Itu namanya memproksikan Allah. Ada pula sekutu bagi Allah, tambah. Ini dipanggil bid'ah. Bid'ah dalam perlakuan orang jahiliah yang memang sesat. Maka syaitan konsistenkan mereka dengan sedemikian, maka mereka jadi sesat. Bukan kata sesat, malah sesat larat lagi. Ya Allah, ya takut. Disebut oleh Ibn Jauzi lagi dalam kitab ini, nak gambarkan kepada kita syaitan ini memang itu kerja dia, iblis itu memang kerja dia. Apa dia? Di antara perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan ialah mereka memberikan warisan pusaka kepada anak lelaki dan tidak memberikannya kepada anak perempuan. Sebab bagi mereka perempuan itu tak ada nilai. Dan memang trend orang Arab begitu. Mereka berbangga dengan anak lelaki. Kalau anak perempuan mereka hanya gunakan untuk keperluan-keperluan kehendak mereka sahaja. Allah. Lepas itu, tuan-tuan, datangnya Islam, Nabi memberi jaminan kan, siapa yang punya 3 anak perempuan dipakaikannya dengan elok, diberi pelajaran dengan elok, dijaga dengan elok, syurga orang tu. Tengok bahawa Nabi mengangkat satu kedudukan bagi kepada orang-orang yang bila dengan anak perempuan mereka rasa frust. Lahir anak perempuan frust, lahir anak perempuan rasa alah tak bagus, itulah inilah. Bila anak lelaki, seronoknya. Bila anak lelaki, bangganya. Sebut pun bangga. Anak apa lelaki? Oh, sedap benar. Mika anak apa lahir? Apa nak buat? Perempuan. Apa nak buat? Katanya. La ilaha illallah. Datang Islam. Memberi satu kedudukan yang baik. Bahawa diri ini, kalau diberi kurniaan Allah, walau anak perempuan, jaga baik-baik. Berikan mereka ilmu. Pakaikan mereka dengan elok. Jaga mereka dengan elok. Maka syurga bagi mak paknya insya-Allah. Tu kena ingat tu. Walau lelaki walau perempuan, tanggungjawab kita ialah untuk memberikan mereka sesuatu yang layak untuk mereka. Itu amanah kita kepada Allah. Perbuatan buruk lain yang mereka buat antaranya ialah salah seorang di antara mereka mati, maka isterinya ikut menjadi barang yang diwarisi hingga dinikahi oleh orang yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan si mayat. Oh, gitu. Mati suaminya, isteri itu barang dagangan saja. Orang yang dekat ambil. Macam barang dagangan saja. Bid'ah lain yang dilakukan oleh puak-puak jahiliah ni adalah antaranya bahirah, antaranya saibah, antaranya wasilah, antaranya ham. Ini Allah rakamkan dalam suratul Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun. Ini di antara perlakuan-perlakuan jahiliyah yang menambahkan lagi kesesatan mereka. Apa dia? Perbuatan bahirah, perbuatan saibah, perbuatan wasilah, perbuatan ham. Perbuatan bahirah itu apa, tuan-tuan? Dia sebut dalam ini, perbuatan bahirah itu ialah unta yang melahirkan 5 anak. Apabila anak yang kelima itu betina, mereka akan potong telinga unta itu. Dan unta itu ditetapkan haram untuk dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Naya, udahlah kena potong, orang perempuan tak boleh guna langsung. Naik tak boleh. Makan telur tak boleh, naik pun tak boleh. Orang perempuan jangan harus nyentuh unta ini. Ini dipanggil perbuatan bahirah. Allah tempelak perbuatan ini. Adalah satu perlakuan yang dusta kepada Allah. Yang kedua ialah saibah. Saibah ni unta betina yang mereka biarkan bebas, tak boleh dinaiki dan tak boleh diperah susu dia. Ada seekor unta, nama unta itu, maka perlakuan itu dipanggil saibah, dibiarkan bebas. Minum susu tak boleh, naik tak boleh. Apa manfaat adanya unta? Tak ada apa. Unta ni untuk tunggangan yang kita sendiri bisyakil anfus disebut. Kita nak merentas satu kawasan baru, kita tak mampu melainkan dengan kurniaan Allah. Ada yang binatang unta ini.
Tok Guru anak khabar ketika di Mekah dulu, nak habis waktu sikit. Unta ni, dia kata, dia ni biasanya lazim unta ni, dia akan berjalan kalau 100 km automatik dia akan berhenti. Jadi dia kata dulu, di antara Mekah dengan Madinah, lebih kurang 400 km lebih, biasanya unta akan berhenti 4 kali. Tak payah suruh, dia akan berhenti. Itu satu binatang yang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta ni satu-satunya binatang yang tak akan bersetubuh dengan mahram dia. Tok Guru dah cerita, almarhum dah. Dia mengajar di Mekah. Dia kata Zulu, zaman dulu-dulu unta ni, dia kata, sebab itu bila dia bawa ke satu tempat yang jauh, tiba-tiba air tak cukup, sebelih unta tu dan minum, boleh ambil air dalam pundi dia tu, kantung dia tu, sama bersih dengan luar. Dia simpan air tu unta, kelebihan unta. Dan unta ni bila dia dibawa berjalan, contohnya pada bulan Muharram contohnya, lepas balik rumah kita lepaskan dia, bulan Muharram tahun depan dia akan datang tanpa suruh. Itu unta, wallahu alam. Ya Allah, ya Tuhanku, ya. So orang Arab ni banyak membuat gaya hidup berorientasi kat unta, tapi mereka alter. Unta ni tak boleh makan, unta ni potong telinga. Antaranya ialah wasilah pula, lembu. Lembu yang melahirkan 7 anaknya, jika anaknya yang ke-7 itu jantan atau betina, mereka berkata si betina ini menyambung saudaranya yang jantan, maka tak boleh sembelih. Allah, tak boleh sembelih pula. Susu dari lembu itu hanya untuk kaum lelaki saja, tak boleh untuk kaum perempuan. Tengok sajalah susu lembu tu. Apabila yang dilahirkan mati, maka para lelaki dan wanita boleh bersama-sama memanfaatkan susunya. Itu dipanggil wasilah, bid'ah. Allah tempelak. Dan yang terakhir adalah ham. Ham ni unta jantan yang darinya sudah dihasilkan 10 anak. Ini di antara beberapa amalan-amalan yang khurafat. Maka iblis mengkhurafatkan mereka lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Moralnya, anak cerita bagaimana perlakuan iblis dan syaitan terhadap golongan-golongan jahiliah. Ialah iblis meletakkan kejahilan mereka itu sebagai orientasi utama untuk menyesatkan mereka lagi daripada kebenaran. Hikmatullah, Allah datangkan Rasul kepada kita supaya ia menjadi saksi di antara kebenaran dan kebatilan. Maka silap pilih, manusia akan dipertanggungjawabkan kerana Allah tidak mengazab manusia sehingga Allah mengutuskan kepada mereka Rasul. Hatta nab'atha rasulah. Sebab itu sehingga sekarang dan sehingga hancurnya bumi, manusia tidak boleh bersaksi bahawa dia tidak pernah melihat kebenaran. Sebab itu kita kena belajar ilmu tauhid dalam kitab Bisik Paku Iman sering sebut. Selagi manusia pernah dengar perkataan Islam, selagi itu manusia bertanggungjawab untuk ikut Islam. Kecuali dia tak pernah dengar perkataan Islam, duduk tu di tengah Amazon tu, yang tak pernah dengar. Dalam satu discovery, helikopter terbang, helikopter pun disumpitnya. Itu betul, tak pernah dengar Islam. Tapi selagi mana manusia pernah dengar pernyataan Islam walau sekali, maka dia dipertanggungjawabkan untuk mengikut kebenaran Islam. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung pada lain masa dan ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.